Pada malam ni saya ingin meminta kepada semua geng puaka untuk korang pejamkan mata korang buat seketika dan korang imbau balik kenangan-kenangan, memori-memori terindah semasa zaman kanak-kanak. Bagi diri Zaf sendiri, zaman kanak-kanak merupakan salah satu zaman yang teramat menyeronokkan disebabkan engkau tidak perlu memikirkan masalah duit. Engkau nak pergi bekerja, kau tak payah fikir. Engkau tak ada masa nak fikir hal percintaan, girlfriend, boyfriend, nak kahwin. Tak ada juga. Apatah lagi kau nak fikir pasal hal politik, masalah dunia. Pisang mat, tak payahlah, tak payah mengarut lah. Kita budak-budak dulu hanya perlu fikir bila nak main, bila nak pergi mandi, bila nak main dengan Ali, bila nak main dengan Abu, permainan apa yang ayah beli, nanti pergi pasar malam nak beli apa, nanti pergi rumah kawan nak pau apa. Itu je yang kau fikir. Semuanya berkaitan dengan permainan. Dan bila kita sebut pasal permainan pula, ya Allah, banyak weh. Batu seremban, polis entry, main masak-masak, main kahwin-kahwin. Main kahwin-kahwin. Inilah yang Mak Zaf selalu marah dulu kalau main kahwin-kahwin kan. Sebab yelah takut walaupun kecil, tapi kadang-kadang kita ni main kahwin-kahwin dengan perempuan-perempuan semua, kita ni lasak. So perempuan kadang-kadang ada anak jiran menangis apa semua. Dan waktu zaman Zaf lahir pada era 90-an. Budak-budak sekarang mungkin tak tahu, tetapi benda yang paling menyeronokkan bagi diri Zaf adalah ikut mak bapak Zaf pergi ke pasar malam. Daripada kau pergi shopping komplek yang mahal-mahal tu, pasar malam lah salah satu tempat yang terbaik. Zaf paling suka beli ni. Budak sekarang tak rasa tau, tapi budak yang lahir 90-an mesti tahu punya. Zaf suka beli ayam yang berwarna-warni. Dulu fikir tu, macam mana ayam ni ada warna biru, ada warna pink, ada warna kuning, ada warna hijau. Lepas tu bila bawa balik, kau akan letak bukan dekat dalam sangkar, meja study kau, meja belajar kau, dekat dalam rak tu je, dekat dalam peti tu kan, rak meja tu kau letak ayam dalam tu. Lepas tu kau bela je lah. Bila dah besar, warna pun dah hilang, makcik aku terus masak buat kari ayam. Jadi itu salah satu kenangan yang terindah lah. Di samping tu permainan tak payah cakap lah. Main polis entry, main masak-masak. Senang cerita kalau Zaf nak mengimbau kembali apa yang Zaf buat ataupun apa yang geng puaka buat waktu zaman kanak-kanak, video ni confirm jadi 4 jam ataupun 4 hari pun belum tentu lagi kita akan start cerita seram. So tak nak lagi masa, Zaf ingin mulakan sempena kita mengimbau zaman kanak-kanak. Kejadian terjadi kepada Syafiqah sewaktu dia berusia 7 tahun. Dan Syafiqah ni bersama kedua ibu bapa dia tinggal di kampung, di rumah nenek yang terletak dekat Kota Baru, Kelantan. Dan apa yang terjadi sewaktu zaman kanak-kanak Syafiqah, selain daripada memori terindah, kenangan pahit, kenangan manis, ada juga terselit salah satu kenangan yang agak menyeramkan. Pada tahun 90-an, Syafiqah baru berusia 7 tahun. Dan Syafiqah ni merupakan anak tunggal dalam keluarga dia. Dia tak ada adik-beradik. Tetapi nasib baiklah kedua ibu bapa dia bercadang untuk duduk dekat rumah nenek yang terletak dekat Kota Baru, Kelantan. Best lah sikit. Ramai kawan-kawan, anak-anak jiran yang ingin berkawan, bermain dengan Syafiqah. Main masak-masak, main kahwin-kahwin, main tarik pelepah, menggunakan pelepah kelapa tu, tarik pusing keliling rumah. Itulah kenangan yang terindah. Dan disebabkan Syafiqah ni pada masa tu dia tinggal kat rumah nenek jenis rumah kayu lama, rumah kampung yang lama. Tandas pun dekat luar rumah. Dikatakan oleh Syafiqah, setiap malam kalau dia nak pergi tandas, kalau jam baru menunjukkan pukul 10 malam, tak ada hal sangat nak pergi seorang. Tetapi Syafiqah ni, bila dia tidur je, sebelum dia tidur, dia akan berdoa. Ya Allah, tolonglah malam ni aku tak ada rasa nak terkucil, nak bertambah teruk, aku tak ada rasa memulas perut ni. Sebab kalau dah pukul 2-3 pagi, nak pergi tandas yang terletak dekat belakang rumah, dekat luar pula, hoi, terketar-ketar mat. Walaupun Syafiqah ni 7 tahun, lagilah dia takut. Pernah sekali tu dia nak pergi tandas, jenuh dia kejutkan kedua ibu bapa dia, tak bangun-bangun. Tapi nasib baiklah ada nenek. Nenek mana yang tak sayang cucu? Nenek lah yang selalu teman Syafiqah ni kalau dia nak pergi ke tandas pukul 2-3 pagi. Dan sepanjang Syafiqah tinggal dekat rumah nenek dia, hobi ataupun permainan kegemaran Syafiqah disebabkan dia tak ada adik-beradik,
setiap malam Syafiqah ni dia bukan jenis tidur awal tau. Dalam pukul 2 ataupun pukul 3 pagi, kadang-kadang Syafiqah ni kena marah dengan mak dia. Engkau ni tak erti nak tidur ke? Ha? Dah pukul 2-3 pagi tak tidur lagi. Mama dah cakap dah, jangan main bayang-bayang. Jangan main bayang-bayang. Ambil kau punya garang mak Syafiqah ni. Dia selalu marah Syafiqah ni main seorang diri. Kadang-kadang cakap seorang-seorang. Manalah mak dia tak marah. Dah pukul 2-3 pagi, sepatutnya engkau ni tidur lah. Ini pergi cakap seorang-seorang, tergelak, ketawa macam tu. Dan apa yang dimaksudkan oleh mak Syafiqah melarang Syafiqah ni untuk main permainan bayang-bayang. Kalau korang nak tahu, rumah nenek Syafiqah ni menggunakan lampu mentol yang berwarna oren. Lampu mentol yang berwarna oren. Dia bukan lampu Kalimantan yang panjang tu. Dia lampu yang seketul-seketul bulat tu. Dan disebabkan daripada lampu mentol tu lah akan terjadinya bayang-bayang apabila Syafiqah ni dia akan buat pelbagai bentuk binatang menggunakan tangan. Mesti geng puaka tahu ni. Ada yang buat bentuk burung. Syafiqah ni setiap malam lah sambil dia duduk dekat dalam bilik dia, mak bapak dah tidur apa semua, Syafiqah ni akan letak tangan dia dan bila ada bayang-bayang kat dinding, dia akan main seorang-seorang. Burung terbang. Lepas tu dia akan buat bentuk rusa. Kadang-kadang tu ada 2 rusa. So Syafiqah ni dia akan bercakap lah seorang-seorang. Hai, nama saya Aaron. Nama awak apa? Hai, nama saya Syamila. Aaron, jomlah kita main sama-sama. So Syafiqah tu itulah aktiviti dia sepanjang malam. Disebabkan Syafiqah suka main seorang diri, telah dilarang berkali-kali oleh mak dia jangan main permainan bayang-bayang. Tetapi Syafiqah ni ketegak juga, punya degil kepala dongga penguin. Sudah terjadinya satu kejadian yang tidak pernah disangka-sangka oleh Syafiqah. Diceritakan adalah satu malam, masih jelas lagi diingatan Syafiqah. Pada masa tu kedua ibu bapa dia sudah lena tidur, termasuklah nenek. Nenek pun dah tidur dah. Dan Syafiqah ni disebabkan mata dia tidak mengantuk lagi, dia pun mainlah bayang-bayang. Bila pasang je lampu mentol oren tu, dan dia pun bermain bentuk rusa, bentuk burung. Tengah dia main-main tu, disebabkan dah hampir sejam dia main permainan bayang-bayang menggunakan tangan dia pun dah lenguh. Lalu Syafiqah pun dia baring lah. Dia rasa malam tu dah pukul 3 pagi dah pun. Aku nak tidur lah. Dan waktu Syafiqah baring, dia memandang ke arah dinding di mana dia main permainan bayang-bayang tadi. Dan korang tahu apa dia nampak? Syafiqah terkejut disebabkan bila Syafiqah ni dah puas main, dia dah baring. Dan pada masa tu, dalam nak lena tu, dia sempat memandang ke arah dinding. Dan bila Syafiqah tengok dekat dinding, Syafiqah ni seakan-akan tidak percaya sebab dia nampak ada bayang-bayang tangan yang sedang melambai-lambai ke arah dia. Pada awalnya, Syafiqah memalingkan muka dia, memandang kedua ibu bapa dia. Manalah tahu ibu atau bapa dia bangun ke saja nak menyakat dia. Tetapi bila Syafiqah pandang ke arah kedua ibu bapa dia, tak ada pun. Tangan kedua ibu bapa dia berada betul-betul kat sebelah je, dekat katil je kan, tengah tidur. Tak ada pun main. Tangan siapa yang tengah melambai-lambai dekat dinding tu? Dan bayang-bayang tu bukan sahaja melambai. Syafiqah tergamam apabila dengan jelas Syafiqah boleh dengar ada satu suara wanita sambil tangan tu melambai. Suara ni mula memanggil Syafiqah. Mai sini, mailah sini. Main dengan saya nak. Jomlah main dengan saya. Menggigil seluruh badan Syafiqah apabila Syafiqah terdengar suara halus daripada seorang perempuan yang datangnya di dalam bilik tu, tapi tak tahu suara siapa. Dan Syafiqah masih boleh nampak lagi bayang tangan-tangan yang mula menghampiri dia secara perlahan. Dan disebabkan takut, Syafiqah pun terus melompat tidur di sebelah ibu dia. Dan alhamdulillah apabila dah siang, Syafiqah pun memberitahu ibu dia apa yang terjadi. Dan macam biasalah,
Syafiqah ni teruk dimarahi oleh ibu dia. Ibu Syafiqah katakan, sebab itulah ibu melarang kau main permainan bayang-bayang tu. Kau tahu tak? Engkau tu dah lah suka cakap seorang-seorang. Engkau main pukul 2-3 pagi. Manalah benda tu tak nak berkawan dengan kau. Baru kau tahu kan? Dan sejak daripada hari tu, Syafiqah dah tak berani dah main permainan bayang-bayang di dinding. Dan gangguan yang dialami oleh Syafiqah sepanjang dia tinggal kat rumah nenek dia, bukan sahaja masa dia main bayang-bayang. Syafiqah juga pernah ternampak hantu lilin. Hantu lilin ni satu ketika dahulu memang cukup terkenal. Siapa yang duduk kat area kampung mesti akan ternampak hantu lilin ataupun mengalami gangguan daripada hantu lilin ni apabila rumah diorang terletak berdekatan dengan kebun getah. Kebetulan rumah nenek Syafiqah ni memang betul-betul bersebelahan dengan kebun getah. Banyak pokok-pokok getah. Dan Syafiqah ni, walaupun dia jenis tidur lambat, tetapi apabila setiap kali dia nak pergi ke sekolah, Syafiqah ni dia ada satu perangai, dia akan bangun awal pagi. Seawal jam 5 pagi, Syafiqah ni dah siap mandi apa semua. Nampak? Bagus tak bagus? Dia dah mandi, bila dah pukul 6, keadaan pun masih gelap, Syafiqah ni dah sedia dah pakai pakaian sekolah dan tak sabar untuk dihantar oleh ayah dia pergi ke sekolah. So nak dijadikan cerita, disebabkan Syafiqah ni memang jenis suka bangun awal pagi, dia bersiap, lepas tu dia akan tercegat duduk dekat depan pintu rumah nenek dia dan dia akan memandang ke area luar, menghirup udara segar pagi-pagi. Kan kalau kat kampung kan sedap, ada bau embun-embun. Lepas tu Syafiqah ni akan tengoklah ladang getah yang teramat luas tu. Dan waktu Syafiqah ni tengok, kebiasaannya apabila orang pergi menoreh, kadang-kadang orang pergi menoreh dalam pukul 6 pagi dah ada orang menoreh dah. So Syafiqah ni dia suka tengok, selalunya makcik-pakcik yang pergi menoreh getah ni, dia akan letak satu lampu suluh betul-betul ke atas kepala, supaya senang nak pergi menoreh tu. Jadi daripada jauh Syafiqah akan nampak lah lampu tu berterbangan daripada satu pokok ke satu pokok ke satu pokok. Itu yang Syafiqah suka. Biasalah budak-budak. Dan apabila bapa Syafiqah ni dah bersiap untuk menghantar Syafiqah pergi ke sekolah pada pagi tu, mereka berdua akan menaiki motosikal dan akan melalui satu jalan di sepanjang kebun getah tu. Jadi waktu naik motosikal, Syafiqah duduk kat belakang sambil hirup udara segar pagi-pagi tu, keadaan pun masih gelap. Syafiqah ni dia akan melihat penoreh-penoreh getah yang mengenakan lampu suluh kat kepala. Dia akan leka je tengok lampu-lampu tu. Dan sewaktu Syafiqah ni sedang leka melihat lampu-lampu di atas kepala penoreh getah, Syafiqah perasan ada satu lampu yang seakan-akan ikut Syafiqah dan juga bapa dia ni menaiki motosikal. Dan cahaya ni agak laju pergerakan dia. Dalam hati Syafiqah, macam mana penoreh getah ni boleh laju daripada satu pokok ke satu pokok? Sebab bapa dia bawa motor pada pagi tu agak laju. Tak logik juga. Kalau orang pun, macam mana orang boleh selari? Kiranya cahaya yang Syafiqah nampak tu memang ikut je di sepanjang perjalanan dia orang nak pergi ke sekolah tu. Jadi hati Syafiqah ni dah berdedup-dedap. Orang cakap tu dah memang kencang gila lah. Dia dah mula takut dah. Dan apabila dah sampai kat pekarangan sekolah, sebelum Syafiqah ni masuk sekolah, dia sempat beritahu bapak dia apa yang dia nampak. Ada satu cahaya yang begitu laju mengekori motosikal bapak dia di sepanjang perjalanan tu. Dan menurut bapak Syafiqah, itu merupakan hantu lilin. Hantu lilin ni kerja dia memang suka menyakat budak-budak macam tu lah. Kalau tak pun penoreh-penoreh getah, selalunya orang yang pergi menoreh akan nampak ada satu cahaya lampu yang diorang ingat pada masa tu kemungkinan cahaya daripada atas kepala. Tetapi apabila seseorang tu mula mengikut cahaya tu daripada satu pokok ke satu pokok, yang bahayanya lama-lama orang yang ikut tu akan tersesat jalan. Disebabkan hantu lilin ni, dia akan bawa kau jauh gila masuk ke dalam hutan dan sedar-sedar je engkau dah tak jumpa jalan pulang. Jadi itulah salah satu pengalaman yang dialami oleh Syafiqah sepanjang dia tinggal kat kampung tu.
Gangguan yang dialami oleh Syafiqah tidak terhenti sekadar tu je guys. Ada lagi gangguan yang lagi menyeramkan sepanjang Syafiqah tinggal kat rumah nenek dia. Sekadar hantu bayang-bayang, hantu lilin. Bagi diri Syafiqah itu tak ada apalah. Gangguan ataupun perkongsian yang terakhir ni, ini yang paling menyeramkan. Kejadian yang berlaku sewaktu Syafiqah dah menjangkau ke usia 10 tahun. Dia masih ingat lagi waktu ni dia nak menunaikan solat Isyak. Seperti kebiasaan, Syafiqah ni dia akan solat kat dalam bilik. Sebab dekat area ruang tamu, mak bapak dan nenek dia selalunya akan menonton televisyen. Jadi bila kita nak solat ni, kita kena khusyuk man. Engkau tak boleh sambil lewa je. Engkau nak minta keampunan, engkau nak minta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, engkau kenalah fokus. Ini bila solat tak fokus, lepas tu mulalah, kenapa Tuhan tak makbulkan doa aku? Solat pun tak fokus, nak makbul apa? Mengarut betul lah. Jadi Kak Ram pula. Maaf lah. Okey, kita teruskan dengan kisah Syafiqah ni. So, Syafiqah pun macam biasalah. Dia masuk kat dalam bilik dia. Dia pun menunaikan solat Isyak. Rakaat pertama, rakaat kedua, tak ada apa lagi. Tetapi bila masuk saja rakaat ketiga, hujung mata Syafiqah ni, dia nampak seakan-akan dekat belakang langsir yang ada kat dalam bilik tu, macam ada orang yang tengah jenguk dia. Macam ada orang yang tengah tengok dia solat. Pada awalnya, disebabkan Syafiqah ni tengah solat, dia hanya mengalihkan mata dia je lah. So, dia nampak hujung mata je. Macam ada orang. Tapi Syafiqah tak nak fikir apalah. Dia nak fokus solat je. Dia nak habis solat Isyak dia. Bila masuk rakaat ketiga, bila dia bangun balik, dia perasan yang susuk tubuh yang duduk kat belakang langsir ni dah mula keluarkan kepala. Dan pada masa tu barulah Syafiqah rasa lega sikit. Sebab rupa-rupanya yang duduk kat belakang langsir tu bukannya orang lain, nenek Syafiqah. Tapi Syafiqah ni rasa pelik. Yang nenek pergi duduk kat belakang langsir tu dah kenapa? Nak jenguk-jenguk aku solat pula. Duduk je lah macam biasa kan. Syafiqah pada masa tu tak ada rasa takut lagi. Dia pun menunaikan solat macam biasalah. Dah masuk rakaat terakhir ni makin jelas. Sebab dia nampak nenek dia dah mula keluar daripada belakang langsir tu, duduk betul-betul kat sebelah dia. So, Syafiqah pun bacalah tahiyat akhir. Dan waktu dia baca tahiyat akhir, ni yang menyeramkan. Dia boleh dengar dengan sayup-sayup je suara nenek dia mengikut setiap bacaan yang Syafiqah ni baca. Hui, meremang weh. Syafiqah katakan pada masa tu dia dah rasa semacam dah, ini tak logik. Ini kemungkinan bukan nenek aku ni. Dah kenapa pula nenek aku bukannya solat dengan aku? Kenapa yang dia ikut bacaan aku daripada satu ke satu sampailah Syafiqah ni bagi salam. Dan waktu Syafiqah kasih salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Syafiqah tergamam. Sebab bila dia pandang ke kiri, susuk tubuh nenek dia yang tengah duduk kat sebelah dia hilang daripada pandangan. Syafiqah cuba cari di sekeliling bilik tu. Tak mungkin. Kalau nenek aku nak keluar daripada bilik, dia kena melepasi aku. Sebab Syafiqah solat betul-betul dekat depan pintu. Mana mungkin nenek dia boleh hilang macam tu je. Syafiqah ni siap cari dekat dalam almari. Tak ada juga. Dan bila Syafiqah keluar, pergi ke ruang tamu, lagilah Syafiqah menggigil. Sebab dia nampak rupa-rupanya nenek dia bersama kedua ibu bapa dia sedang rancak tengok televisyen kat ruang tamu. Bila Syafiqah tanya nenek dia, nenek ada masuk tak tadi dalam bilik? Nenek dia pun cakap, yang nenek nak masuk buat apa? Better lah nenek layan ni. Halim Osman ni, Roda Impian. Pada masa tu ada lagi Roda Impian, channel ataupun cerita kegemaran nenek Syafiqah. Jadi disebabkan gangguan ataupun kejadian itulah, Syafiqah dah mula dapat rasakan yang rumah nenek dia memang ada penunggu ataupun gangguan yang dialami oleh Syafiqah sepanjang dia tinggal kat rumah nenek dia adalah kenangan-kenangan yang agak menyeramkan sepanjang dia membesar di Kota Baru, Kelantan. Jadi itulah kejadian yang dialami oleh Syafiqah. Sekarang ni aku nak berkongsi dengan korang kisah yang kedua yang berlaku kepada Nadia ataupun lebih dikenali sebagai Nat. Nat ni dia ada seorang adik yang bernama Fatin. Fatin ni dia jenis lembut-lembut, jenis main masak-masak. Tetapi Nat ni dia jenis tomboy sedikit. Dia macam jantan. Dan disebabkan perangai jantan dia,
Dia punya ketegak pun lain macam lah. Daripada kecil lagi tak nak dengar cakap mak bapak. Dan itu telah menyebabkan Nat mengalami satu gangguan yang memang menyeramkan. Kejadian seram yang dialami oleh Nadia ataupun Nat berlaku sewaktu dia tinggal bersama kedua ibu bapa dia di kampung yang terletak dekat area Batu Pahat, Johor. Nat ni dia memang suka main permainan yang lasak. Dia ni seorang perempuan tetapi perwatakan dia cukup berbeza berbanding adik dia yang bernama Fatin. Fatin ni suka main masak-masak, suka main Mona Candy kepala otak dia. Apa tu orang cakap? Mona Candy. Alamak, salah lagi. Permainan apa tu ya? Kondi. Kondi. Entam je lah, Mat. Senang cerita, Fatin memang suka main permainan perempuan. Manakala Nat ni, dia berbeza sikit. Dia suka panjat pokok kelapa, pokok mangga. Member-member dia pun kebanyakannya lelaki. Main kejar-kejar. Lepas tu, permainan kegemaran si Nat dengan kawan-kawan lelaki dia adalah lestik anak ayam. Tak kisahlah anak ayam siapa pun, dia akan lestik. Sebab itulah mak bapak Nat ni dah pening kepala dah. Mulut dah berbuih dah tegur si Nat ni. Tapi sama juga, Nat ni tetap melakukan perkara-perkara yang dia suka buat. Dia tak dengar cakap punya orang. Dan disebabkan perangai dia macam tu lah, Nat ni telah terkena gangguan. Nak dijadikan cerita, adalah satu hari semasa Nat sedang bermain dengan Fatin, betul-betul dekat area pokok mangga yang terletak di hadapan rumah dia orang. Nat ni dia pergi panjat pokok mangga tu. Lepas tu dia pergi ambil semua mangga, dia pas dekat Fatin. Fatin memang tak berani nak panjat pokok lah. Dia kan macam perempuan sikit. So Fatin ni akan duduk je lah dekat bawah. Apa buah mangga yang si Nat ni pas kat dia, dia akan ambil. So bila dah puas main macam tu, Nat ni pun dah bosan dah. Dia pun bagilah tahu Fatin, "Weh Fatin, aku dah bosan lah asyik panjat-panjat pokok je. Engkau ada cadangan tak nak main apa-apa game? Jom takkanlah asyik nak duduk macam ni je." So bila macam tu, Fatin ni cakap lah dekat kakak dia, "Kak, jomlah kak, turun je lah daripada atas pokok ni. Kita main masak-masak nak." Pada awalnya, Nat ni memang tak nak lah. "Alah kau, nak main masak-masak. Tak sesuai lah dengan jiwa aku." Tapi disebabkan pada hari tu, kawan-kawan laki si Nat ni tak ada. Budak-budak ni pergi main bola apa semua. So nak tak nak, Nat ni tak ada pilihan. Dia ikut je lah cakap adik dia ni. Dan Nat katakan kepada Fatin, "Kalau nak main masak-masak, boleh. Tapi ada satu syarat. Aku masak, engkau jadi pembeli." So Fatin ni setuju je lah. Dan disebabkan diorang nak main masak-masak, bahan-bahan yang diperlukan adalah bunga-bunga. Tak kisahlah bunga apa pun, campuran bunga-bunga untuk dijadikan sayur. Manakala nasi pula diperbuat daripada pasir. So si Nat ni dia akan ambil satu bekas, dia akan isi dengan pasir. Dan bunga tu dia akan petik je dekat rumah jiran ke, dekat halaman rumah. Dia main campur segala bunga. Dan diorang pun mainlah masak-masak. Sedang main masak-masak tu, sedar-sedar dah masuk waktu maghrib. Dan mak kepada Nat dan juga Fatin ni pun dah mula keluar, bawa rotan, ajak anak diorang ni masuk. "Weh, masuklah, dah maghrib ni. Apa benda yang main kat luar ni? Kan mak cakap kalau nak main sebelum maghrib. Ini dah maghrib dah. Kejap kan kena sampuk dan setan apa semua. Masuk sekarang." Fatin memang takut lah bila nampak perangai mak dia dah naik hantu macam tu. So Fatin ni cepat-cepat berlari masuk ke dalam rumah. Manakala Nat pula, dia tak dengar cakap mak dia. Dia boleh nak panjat lagi pokok mangga tu. Sampaikan mak dia terpaksa heret, terpaksa libas dengan rotan kaki si Nat ni. Nat ni meronta-ronta seperti orang kerasukan. Dan waktu dah masuk dekat dalam rumah pun, Nat ni dia meronta-ronta lagi, menangis-nangis. Sampaikan bapa Nat marah si Nat. Engkau ni apa hal ni? Yang degil sangat apa hal ni? Tak boleh ke sehari kau dengar cakap mak kau tu? Tak payah nak degil sangat Esok sambunglah main." Tapi Nat ni tak endahkan juga.
dia still menangis, meraung lagi. Nat nak main, Nat nak main. Alah, tak best lah duduk kat dalam rumah ni. Biar je lah Nat main. Bukan ada apa pun. Alah, mama dengan ayah tak faham lah Nat. Biarlah Nat main, nak main, nak main. Itulah berulang-ulang kali yang Nat cakap sambil menangis-nangis ni. So mak bapak dia malas nak layan, dia biarkan je lah si Nat ni. Jadi bila macam tu, Nat ni dia berlari masuk dalam bilik, dia pun lepak kat dalam bilik sampailah masuk waktu isyak. Dan bila dah masuk waktu isyak, Nat ni keluar je daripada bilik, tiba-tiba mak bapak si Nat ni tegur, Nat, apa hal dengan muka kau tu? Ha? Apa yang kau buat dengan muka kau tu? Ya Allah, teruk je muka kau. Pada awalnya Nat ni tak faham lah. Dia ingatkan mak bapak dia sajalah peli dia kan, sebab dia degil sikit. So Nat ni cakap lah dekat mak bapak dia, apanya muka orang okey je. Tapi Nat ni baru percaya apabila benda yang sama ditegur oleh Fatin. Fatin ni baru lepas mandi, bila dia tengok je muka kakak dia, Fatin ni pun terkejut. Kakak, apa muka kakak macam tu? Takutlah orang tengok. So bila dah 3 orang tegur, Nat ni dia rasa, apa hal dengan muka aku? Dia pun cepat-cepat berlari masuk ke dalam bilik. Dan alangkah terkejutnya Nat bila dia tengok muka dia dekat cermin. Ya Allah, seakan-akan muka orang lain. Mata dia yang bulat dah menjadi sepet. Pipi dia dah menjadi bengkak, sebengkak-bengkaknya. Sampaikan bibir Nat yang nipis macam Tasha Sheila dah jadi macam bibir Ning Baizura Ahmad, punya tebal. So Nat ni, dia punyalah takut. Ya Allah, apa muka aku ni? Nat menangis, dia pergi lari kat mak dia. Dan disebabkan mak dia tak tahu nak buat apa, mak dia pun minta lah tolong jiran dekat depan rumah. Jiran kat depan rumah ni adalah seorang pakcik. Dia ni bukan ustaz, tapi dia tahulah dalam ilmu perubatan ni. Bernama Pakcik Tahiyat. So Pakcik Tahiyat ni pun datang ke rumah keluarga si Nat ni. Dan bila dia dah tengok apa punca yang menyebabkan muka Nat ni boleh jadi bengkak-bengkak, menurut Pakcik Tahiyat, kemungkinan perangai kau ni nakal sangat Nat. Engkau main ambil, kau main petik je segala bunga yang ada. Engkau tak boleh buat macam tu. Kau nak tahu tak, jiran rumah kau ni yang sebelah ni, dia ada membela tau. Dan disebabkan engkau main petik je bunga dia, sebab itulah jin dia dah pergi ludah muka kau. Tak apa, Pakcik Tahiyat tahu apa nak buat. Lalu Pakcik Tahiyat pun ambil lah beberapa biji habatus sauda, dia rendam dalam air, dan dia suruh Nat ni baca selawat, baca 3 kul, dan Nat ni minumlah 3 tegukan. Dan selebihnya Pakcik Tahiyat suruh Nat ni ambil air tu dan sapu ke muka dia, dengan harapan insya-Allah akan bertambah sembuh. Dan malam tu bila Nat tidur, dia mengalami satu mimpi yang teramat menakutkan. Dalam mimpi si Nat, dia didatangi oleh satu jin yang mempunyai janggut yang teramat panjang, mulut yang besar, mata yang merah menyala, dan kepala yang botak. Lembaga ataupun jin ni datang menarik baju Nat di dalam mimpi, sehinggakan muka Nat hanya jarak seinci sahaja daripada muka jin ni tau. Dan pada masa tu di dalam mimpi, jin yang seakan-akan marah ni mengeluarkan api daripada mulut dia, lalu api ni membakar keseluruhan tubuh Nat. Dan dalam mimpi tu, disebabkan terlalu sakit dengan api yang panas, Nat meronta-ronta. Allah! Allah! Sakit! Sakit! Janganlah buat aku macam ni! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jeritan daripada Nat telah mengejutkan kedua ibu bapa dia, dan ibu Nat terus meluru ke arah Nat dan kejut dia. Kemungkinan Nat ni mengalami satu mimpi yang buruk. Dan bila Nat sedar dalam keadaan yang berpeluh-peluh, Nat ni terus peluk ibu dia dan mengatakan, dia ceritakan apa yang dia alami. Dan lagi sekali, keesokan harinya,
Ustaz ataupun Pakcik Tahiyat ni datang lagi sekali dan Pakcik Tahiyat katakan kepada Nat, segala benda yang kau ambil yang bukan milik kau, kau kena pulang balik. Kau ada tak ambil bunga ke? Kau ada tak ambil apa-apa je lah yang bukan milik keluarga kau? Dan pada masa tu Nat pun memikirkan, ada tak dia ambil apa-apa barang yang bukan milik ahli keluarga dia. Nat masuk ke dalam bilik dan bila Nat keluar, dia bawa beberapa kuntung bunga. Bunga ni dia petik waktu nak main masak-masak bersama adik dia Fatin ni. Dipercayai bunga yang Nat petik ni adalah milik jiran sebelah. Jiran yang dikatakan ada membela jin tu. So Ustaz Tahiyat atau Pakcik Tahiyat ni suruh Nat pergi letak balik bunga ni. Dekat mana kau petik, kau pergi letak balik kat situ. Mak bapak Nat memang dah bengkak lah. Kau dengar cakap Pakcik Tahiyat kau jangan buat hal dah Kejap kau kena sampuk lagi baru tahu. Nat ni dah takut. Ditemani dengan adik dia si Fatin, diorang pun keluarlah daripada rumah, letak balik dekat mana bunga yang diorang ambil. Dan waktu diorang letak tu, diorang ternampak makcik yang duduk dekat sebelah rumah ni sedang perhatikan diorang dengan satu muka yang teramat marah. Makcik ni seakan-akan tak suka tau. Dan selepas daripada kejadian tu, Alhamdulillah, Nat dan juga Fatin tidak mengalami apa-apa gangguan. Dan barulah Nat ataupun seluruh keluarga Nat tahu cerita berkenaan air ludahan jin bukanlah cerita main-main. Itu merupakan cerita yang sebenar. Kalau tak nak terkena waktu maghrib, janganlah main di luar rumah. Itulah nasihat yang diberikan oleh Pakcik Tahiyat kepada Nat. So itulah kisah yang aku kongsikan pada malam ni. Dua kisah yang mengimbau balik kenangan ataupun pengalaman yang menyeramkan yang dialami oleh dua individu, Syafiqah dan juga Nadia. Jadi aku harap korang terhibur dengan kisah pada malam ni. Aku nak minta maaf kalau ada segala penyampaian aku yang tak berapa lancar pada malam ni, disebabkan aku pun tak berapa sihat. Tapi aku harap korang kekal ceria dan terhibur. Dan kalau korang suka macam biasa, jangan lupa tekan button like, tekan button subscribe. Aku perasan ramai di antara geng puaka yang menonton Zaf Channel tapi korang tak nak tekan button subscribe. Bukan kena bayar pun, free je. InsyaAllah itu akan membuatkan Zaf lebih bersemangat untuk kongsikan kisah-kisah seram yang lebih bisyang untuk korang. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Oh, sebelum aku terlupa, kalau ada haters yang tak suka, aku nak korang tahu, aku sayang korang. Tekan je lah button dislike, komen je lah apa-apa yang korang nak. Janji korang bahagia. Amboi. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Bye-bye.